Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton channel Studio and Exploration dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik. Saya Nazri Saleh, hos anda. Hari ini saya bawakan anda kepada sumber maklumat yang kami perolehi dari kaedah ilmu kebatinan secara Islam, iaitu Al-Haq. Jika anda tidak suka dari sumber tersebut, sila berhenti menonton video dari channel ini. Sebelum saya teruskan video ini, bantu saya dengan tidak skip iklan ketika menonton video di channel ini. Subscribe channel ini kepada yang belum subscribe dan share video ini, semoga ramai yang akan dapat manfaat, dan pastikan anda menonton video ini sampai habis supaya anda faham secara menyeluruh berkenaan sejarah yang ingin disampaikan. Perancangan saya untuk ke Bukit Katil telah lama, sejak 2 tahun lepas. Namun hanya tahun ini saya berkesempatan untuk ke kawasan ini. 2 tahun lepas saya diberitahu adanya makam lama di kawasan Bukit Katil yang bernisan batu merah atau batu laterite. Ada juga yang kata di situ terletaknya makam Hang Tuah atau Hang Jebat. Sebelum itu ada juga perkongsian di TikTok tentang kawasan perkuburan di Bukit Katil. Tetapi dalam perkongsian itu tidak dinyatakan dengan tepat lokasi perkuburan lama tersebut. Pada mulanya, kami tiba di kawasan Tanah Perkuburan Islam Karyah Bukit Katil, di mana terdapat kubur baru dan kubur lama di situ. Batu nisan laterite digunakan pada makam lama di bahagian puncak bukit tanah perkuburan ini. Namun kawasan ini tidak sama dengan perkongsian di TikTok kerana video yang dikongsikan kawasan perkuburan itu berumput, tetapi di sini agak berbatu. Jadi ini menunjukkan ini bukan kawasan yang sebenar yang dicari. Walau bagaimanapun, kawasan ini ada auranya, seperti ada sesuatu yang ingin disampaikan berkaitan kawasan perkuburan di sini. Nanti saya ceritakan apakah sebenarnya. Salah seorang tim kami beritahu sebelum masuk ke kawasan kampung ini, ada kawasan perkuburan lama menggunakan batu nisan laterite berada di sebelah jalan besar. Mungkin itulah kawasan perkuburan lama yang dicari, seperti dalam perkongsian di TikTok. Maka kami bergerak terus ke kawasan tersebut. Setibanya kami ke kawasan perkuburan ini dan kami periksa kembali perkongsian video di TikTok tersebut, maka sahlah inilah kawasan makam tersebut berdasarkan persekitarannya. Kawasan perkuburan lama ini terletak di sebelah jalan besar Bukit Katil dan Jalan Dukun Manom. Kawasan perkuburan ini dalam kawasan yang berpagar, tetapi pada pintu pagarnya tidak berkunci. Jadi boleh diziarah pada bila-bila masa sahaja. Saya tidak pasti berapa banyak makam lama yang berada di sini, tetapi yang pastinya memang banyak. Mungkin ada lebih 30 makam lama di sini. Malah kawasan perkuburan ini agak luas juga. Ada yang bernisan kecil dan bernisan besar. Kebiasaannya, makam yang bernisan besar adalah makam seseorang yang berjawatan sebagai ketua, penghulu atau seseorang yang dihormati di kawasan ini satu ketika dulu. Apa yang menarik, ada pelbagai bentuk nisan yang dibentuk bagi menunjukkan status atau latar belakang pemilik makam tersebut. Ada makam lelaki dan perempuan, termasuk kanak-kanak. Tidak kurang juga, ada nisan yang menggunakan batu yang baru. Tidak dapat dipastikan sama ada batu nisan baru ini
menggantikan batu nisan yang lama atau tidak, itu tidak dapat dipastikan. Yang pasti, di sini ada beberapa nisan baru dan nisan lama. Tetapi, nisan lama yang banyak terdapat di sini berdasarkan batu nisan laterite yang digunakan. Apabila ada nisan lama di sini, pasti kawasan ini ada ceritanya. Apakah cerita tersebut? Itu yang akan saya dan Puan Ita cuba kupaskan, insya-Allah. Oleh yang demikian, sumber batin adalah salah satu cabang ilmu yang perlu diteliti dan dikaji dengan lebih mendalam pada dapatannya, bukan ditolak mentah-mentah. InsyaAllah dalam video ini, saya dan Puan Ita akan jawab persoalan ini berdasarkan maklumat dari sumber batin. Apa yang akan saya sampaikan ini terpulang kepada anda sama ada ingin percaya ataupun tidak. Nasihat saya, jangan terus menolak dan jangan pula terus menerima bulat-bulat selagi anda belum dapat fakta sebenar atau meyakini melalui hati nurani anda. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk makluman semua, kawasan Bukit Katil ini dulunya adalah kawasan yang diketuai oleh Raden Bagus, di mana tanah perkuburan Islam Qaryah Bukit Katil inilah terletaknya makam beliau. Tetapi sayangnya, nisan pada makam beliau yang sepatutnya menjadi tanda makamnya telah patah, musnah atau hilang. Makamnya tidak dapat dikesan lagi dan tidak diketahui kedudukan makamnya di sekitar bukit ini. Siapakah Raden Bagus tersebut? Merujuk Salasilah Sejarah Melayu versi A. Samad Ahmad 1979, Raden Bagus adalah datuk kepada Tun Perak. Ayahanda Raden Bagus adalah Raja Besar Muda Raja Ahmad. Raden Bagus adalah anak sulung daripada 3 orang adik-beradik. Adiknya yang kedua bernama Raja Tengah dan yang bongsu bernama Raden Anom. Pada sejarah Melayu versi Raffles, Raden Bagus adalah Tun Perpatih Permuka Berjajah, diberi gelaran Bendahara Seri Wak Raja, Bendahara Melaka pertama. Setelah Sultan Mahkota mangkat, Raja Tengah iaitu adik beliau yang kedua telah dilantik menjadi Sultan Melaka dengan gelaran Sultan Muhammad Shah, Sultan Melaka ketiga. Adik beliau yang bongsu pula menjadi Bendahara Seri Amardiraja, Bendahara Melaka kedua. Dipercayai kawasan tanah perkuburan Islam Qaryah Bukit Katil ini merupakan di antara kubu yang mempertahankan Melaka dari sebarang ancaman. Ada kemungkinan selepas Melaka ditakluk oleh Portugis, kawasan ini menjadi di antara kawasan dipilih untuk berundur dan menjadi markas bagi membuat serangan balas ke kota Formosa. Pada kawasan perkuburan kedua ini, makam yang bernisan besar ini dipercayai makam penghulu bagi kawasan ini satu ketika dulu. Kawasan ini dulunya adalah hanya sebuah kampung dan setiap kampung akan ada seorang penghulu yang akan menjaga kawasan ini. Nama sebenar pemilik makam ini tidak diketahui, tetapi masyarakat memanggilnya sebagai Tok Ki Aki berdasarkan maklumat dari sumber batin. Ada kemungkinan beliau menjadi penghulu di zaman sebelum dan semasa Kesultanan Melaka dan semasa Raden Bagus atau Tun Perpatih Permuka Berjajah menjadi Bendahara Melaka yang pertama. Selepas kami eksplorasi ke Bukit Katil ini,
saya menyimpulkan bahawa Hang Tuah atau Hang Jebat tidak dimakamkan di kawasan Bukit Katil kerana tiada isyarat yang dapat dirasakan secara batin bahawa mereka dimakamkan sekitar kawasan ini. Diharap kawasan perkuburan lama ini dijaga dan dipelihara dengan baik kerana terdapatnya nilai sejarah yang tinggi dan masih boleh dikaji dengan mendalam pada masa akan datang. Makam lama berisan batu ini menandakan kawasan perkuburan ini bukan perkuburan rakyat biasa, tetapi ada kaitan dengan golongan kerabat diraja atau golongan orang yang dihormati seperti pemimpin tempatan dan ulama Islam satu ketika dulu. Hargailah sejarah bangsa kita, bangsa Melayu yang berdaulat. Jadi itu saja video untuk kali ini. Diharap dapat memberikan sedikit pendedahan kepada generasi kini dan akan datang, juga memberikan sedikit maklumat kepada pengkaji dan peminat sejarah supaya dapat merungkaikan lagi sejarah ini. Jangan lupa sertai ahli member channel Eksplorasi Misteri Mistik ini dengan klik pada butang join di bawah video ini atau klik link pada ruangan description. Terdapat 4 pilihan peringkat package yang disediakan. Untuk penerangan lanjut, sila klik join sekarang dan anda akan dibawa kepada video penerangan berkenaan package-package tersebut. Anda juga boleh bantu saya dengan membeli baju Eksplorasi Misteri Mistik ini di Shopee untuk saya mengumpul sedikit dana bagi meneruskan rancangan Eksplorasi Misteri Mistik ini. Tanpa sokongan anda sukar untuk saya teruskan program ini. Dapatkan maklumat lanjut berkenaan pembelian pada bahagian description di bawah video ini. Jadi sampai di sini saja video untuk kali ini dan jumpa kita di episod akan datang yang lebih menarik insya-Allah. Assalamualaikum.